Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar Rubidin? Anda orang pertama hadir bersama pasangan. Doa saya pasangan anda sentiasa berbahagia. Saudara Zamari LC, Waalaikumsalam. Itu juga dengan abah-abah. Abah-abah dari mana ni bah? Nak tahu juga tu. Saudara Angie Eng. Ini Angie Eng. Angie Eng ni pun nama perempuan. Tapi kenapa nama gambar lelaki? Begitu juga dengan saudara Ramli Daud. Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Sufian Kamarudin. Omar Ismail. Haji Azhar Belum Manaf. Openg Temung. Salam Datuk GPS. Mudah-mudahan Sarawak terus memilih. Berapa hari lagi tu? Rasanya 3 hari lagi tak? Saudara Thomas Tan. Saudara Awang Husin. Itu juga dengan saudara Fazil Yub, saudara Zainal Ishak. Waalaikumsalam. Beliau berikan salam untuk semua teman-teman yang berkesempatan melayari Amir Hijaz Fan hari ini. Saudara Busu Kasim, saudara Abu Nems. Waalaikumsalam. Dari Taiping ya Abu Nems. Taiping hujan tak? Rasanya Taiping mesti ada hujan hari-hari. Saudara Mak Safari bin Mak Zun. Dari Petapah, orang Perak Yub. Saudara Daud Abdul Razak, saudara Gan Halim. Dari Kelantan, Saudara Kamal Awang, saudara Joka. Waalaikumsalam. Semoga sihat semua. Hasbullah, Putra Syah, Khairi Badrin. Apa khabar orang Manjung? Banyak ikan naik tak? Teman nak tanya ni. Sekarang ni musim-musim sepatutnya ketam banyak lah kot dia. Pak Cu, saudara Badri, saudara Khairi. Teruslah berusaha dalam perniagaan anda. Abang doakan adik berjaya dalam perniagaan. Saudara Umar Yusof, tim Sarawak, Ngap Sayut. Waalaikumsalam. Awi Anwar, Rosipah, Syukur Jamil, Syarul Ikhwan, Ahmad Tarmizi, Nur Hafizi, Nur Maria, apa khabar puan? Di Katong, Osman Hamid, ada Atun, Rashid Acik dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Itu juga dengan saudara AR Sofian, apa khabar Yan? Moga sihat di Kelang. Santunilah keluarga anda. Saya mendoakan supaya Yan sentiasa berbahagia bersama anak-anak dan keluarganya. Baik, saudara, seperti biasa, pencerahan ini bermula dengan apa yang saya dapat. Kiriman daripada sahabat kita, saudara Rio daripada Universiti Melaya. Hari ini adalah hari Rabu 15 Disember. Tinggal 15 hari je lagi, saudara. 2 minggu lagi habis dah. Tahun 2022. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-636. Warga kita dijengah oleh virus corona. Tetapi bagaimanapun Alhamdulillah hari ini nampak gayanya ada penyusutan. Iaitu jumlah mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona adalah 3,900 orang. Menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 2,703,140 orang. Kabarnya kematian masih lagi 17 malam ya. Saya juga mengambil kesempatan ini minta teman-teman berdoa. Sahabat saya, Serajat Jedawi masih lagi dalam keadaan kritikal katanya di Hospital Sungai Buloh. Semalam dah okey. Jadi semoga kita mendoakan agar beliau pulih seperti sedia kala. Terima kasih Saudara Rio. Dan dari laporan Saudara Rio itu menjadikan untuk bulan ini saudara tempoh 15 hari jumlah jangkitan adalah 70,358 orang. Warga yang dijangkiti oleh virus corona. Ya, saudara. Dan seperti biasa, jangan lupa e-commerce. Kalau saudara ada produk untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. 011330412441. Sibukkanlah Azhar dengan haruman setangi bakurnya dan juga parfum wangian dari Timur Tengah. Bila makan itu rasanya seperti berada di Tanah Suci Mekah dan juga di Madinah. Dan masih lagi jualannya buy one free one. Mungkin gamak sampai akhir tahun kot, tak tahulah cara dia berniaga. Saya cuma mewawarkan. Dan bila berhubung dengan Azhar, jangan lupa bahawa ibunya sudah memulakan produk itu rendang tok dan juga baulu berdal. Sibukkanlah Al-Azhar. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah
untuk mewawarkan produk saudara. Tapi Siti Farehah belum ada lagi kenyataan beliau sama ada dendeng manisnya masih lagi ada dalam produksi ataupun tidak. Tapi untuk mewawarkan produk saudara, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan, hubungi Syauqi, syarikat Kizinis di talian 012-357-5703. 012-357-5703 untuk menempah buah kiwi, ceri, anggur yang memang manis. Dan buah-buah itu boleh terus hantar ke rumah saudara dengan harganya di bawah harga pasaran di supermarket. Saudara? Baik. Itu saja untuk e-commerce hari ini. Kita masuk sedikit untuk tazkirah singkat, saudara. Dalam tazkirah kita hari ini, sungguhnya saudara, Islam itu menuntut agar umatnya berusaha. Kerana ada ungkapan, kenyataan, kata-kata dan nasihat baginda Rasulullah SAW. Sabda baginda, bekerjalah kamu dan berusahalah kamu. Seolah kamu akan hidup untuk 1000 tahun lagi. Namun begitu, baginda juga berpesan agar kita sentiasa tidak lupa pada amal ibadat. Dengan peringatan baginda, beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi persoalan yang diutarakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah sepanjang kehidupan kita ini, sewajarnya kita meningkatkan usaha untuk memperbaiki diri kita, untuk mencari rezeki yang halal. Dan dalam pada itu jangan lupa tuntutan agama untuk kita sentiasa beramal ibadat. Jadi dua-dua itu kena seiring, saudara. Memanglah saudara, kadang-kadang bila kita berusaha tidak mencapai apa yang kita harapkan. Sebab itu kadang-kadang ada bidalan mengatakan rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Ini kita pulangkan balik pada ajaran Islam, kita berpegang kepada qadar dan qadar ilahi. Kalau itu tuntutannya, kita usaha pun begitulah rezeki yang dapat, maka saudara kita harus bersyukur. Sikit pun kita bersyukur, banyak pun kita harus bersyukur. Saudara, oleh itu kita jangan lupa untuk berusaha dan berikhtiar selagi usia masih ada. Dan jangan pula lupa pada amal ibadat kita. Ingat saudara, kita hanyalah hamba. Dan tujuan kita berada di bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah mempersiapkan diri untuk menuju ke akhirat dunia yang lebih kekal. Yang jika kita berbahagia, maka dapatlah kita berada di syurga yang terus kekal selama-lamanya. Saya mengharapkan agar anda dapat sedikit pengajaran daripada tazkirah singkat ini, saudara. Baik. Kemudian kita masuk pula segmen mutiara kata. Semalam memanglah teruk saya semalam live saya ini diganggu. Facebook kena ganggu, Instagram kena ganggu. Jadi saudara, kalau berlaku sesuatu di Facebook, lari ke Instagram. Ruangannya sama, Amir Hijaz Fans di Instagram ataupun di Facebook. Baik saudara, menurut saudara Hibil, dalam kata-kata mutiaranya, apabila anda telah memenuhi tugas sehari-hari, pergilah tidur dengan damai. Kerana Tuhan tetap menjagamu. Itu kata-kata hikmat ataupun mutiara kata oleh saudara Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil. Apa khabar saudara Syahrizam Wak Rafi, Kelapa Muda. Assalamualaikum dari Renggam. Simpang Renggam Johor tu agaknya ya. Saudara Abdul Rahman, join it. Okey saudara. Baik. Seperti biasa, bila saya membuka bicara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat kita minta, saudara. Dan saya ingin mengingatkan pada pimpinan agar jangan berbelanja berlebihan. Kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis, saudara ya. Baik, tajuk bicara kita malam ini mudah saja, saudara. Iaitu mengkritik bukan bermusuh. Sebab saya dapat macam-macam orang kata saya itu dan ini. Saya memberi pandangan dan memberi kritikan bukan kerana kebencian. Kita mengkritik adalah untuk melihat sesuatu permasalahan itu dapat diperbaiki. Jadi sebab itu, anggaplah kritikan itu sebagai satu pandangan yang membina. Jadi sebab itu, mengkritik itu bukan kita bermusuh. Sebelum saya meneruskan pencerahan malam ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil.
Saudara, Pak Nazil juga ada menerbitkan bukunya. Buku-buku pantun, tak silap saya ada 5-6 siri. Saudara boleh mendapatkan buku-buku himpunan pantun-pantun yang ditulis, yang digarap oleh Pak Nazil kita di halaman maya, iaitu Nazil Hashim Muhammad. Nazil, N-A-Z-E-L, kemudian Hashim, H-A-S-H-I-M, Muhammad. Layari media sosial beliau untuk memesan buku-buku pantun yang digarap oleh beliau. Okey, malam ini kita masuk 2 pantun. Apa kata pantun Pak Nazil? Duduk makan roti sekaya, apam suri sama Bang Darus. Ahli melaungkan pilihan raya, Perdana Menteri menyongsang arus. Jadi Pak Nazil memilih perkataan menyongsang, bukannya menyonsong. Kalau arus lalu begitu, dia ciluk sana. Itu maksudnya lah. Menentang dan juga untuk menyongsang. Kemudian kata Pak Nazir lagi, kucing di riba duduk selamba, matanya luyu terlena di situ. Dapat laba bertambah loba, jangan Melayu jadi begitu. Pada Pak Nazir, janganlah orang Melayu ni bila dah dapat laba, kita bertambah menjadi bertambah loba. Tamak, saudara. Sebab seharusnya warga Melayu kita ini bersyukur atas apa yang kita dapat. Jangan izinkan tamak haloba itu menguasai diri kita. Pak Nazir ni suka saya sebab bila dia menggunakan perkataan-perkataan tertentu, dia akan beri penjelasan. Contohnya apabila dia kata luyu. Luyu tu adalah nampak seperti mengantuk. Kadang-kadang kita mata kuyu. Tapi ini luyu. Luyu tu mata mengantuk. Kucing. Saudara. Dan malam ini kita berkesempatan juga menerima culipan pantun daripada sahabat saya, saudara Nordin Malik, anak muda, pejuang hebat di kawasan Perak Tengah. Nampaknya beliau begitu peka dengan situasi negara. Kata saudara Nordin Malik, nampak segar buah delima hendak dipetik menunggu masa. Hebat Tajuddin jadi panglima, pertahan PM terus berkuasa. Dia mengkritik Ketua UMNO bahagian Pasir Salak. Katanya lagi, masak tempoyak sesedap rasa, jangan dirosak kerana cuka. Nasib badan masa berkuasa, baik buruk sapu belaka. Nasib badan lah tengah berkuasa ni. Jadi baik buruk pun kau sapu je lah. Itu kata saudara Nordin. Dan akhirnya beliau menculipkan pantunnya, hajat hati ke Tanjung Batu, hendak memetik buah mempelam. Sokong mengampu, takut sesuatu, kaki sebelah, tunggu ke dalam. Beliau mengingatkan, kalau mereka walaupun mereka mengampu ataupun menjulang seorang pemimpin itu, ada masanya kalau anda melakukan sesuatu yang menentang, bertentangan dengan hukum, maka tunggulah masanya. Kita kena ingat, negara kita ini adalah negara hukum. Saudara? Baik, itulah tadi pantun-pantun kiriman saudara Nordin Malik dan juga Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, terima kasih saudara Nordin Malik. Teruskan perjuangan anda. Baik, usai pantun kita masuk sedikit gedung ilmu. Jadi, dalam gedung ilmu ini saya selalu menculipkan apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini kiriman daripada saudara Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Dia diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Buku ini adalah garapan Tenas Effendi. Amat wajar kita renungkan kerana bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin yang disifatkan sebagai pemimpin asin. Selalunya kita bercakap mulut masin. Apa yang cakap jadi. Kerana bila adanya pemimpin asin, jadilah orang yang berwibawa. Menjadi pemimpin, lidahnya masin. Cakap berisi, tak main-main. Budinya mulia, orang pun ingin. Jadi dia ni selalunya pemimpin begini, dia berbudi. Mulia budinya. Katanya lagi, hatinya panas, namun kepalanya dingin. Bekerja keras, tahan berlenjin. Berlenjin tu, berlenjan lah saudara. Dijadikan tua tempat menyalin. Dijadikan induk tempat bercermin. Patutlah ia jadi pemimpin. Negeri sentiasa hidup terjamin. Jadi negeri sentosa hidup terjamin. Kalau kita mempunyai pemimpin yang begitu,
cakapnya berarti mulut masin. Itu saudara ya. Kita sambung lagi malam esok. Apa khabar saudara Ismail Mat Syarif, Ismaun Muhammad. Waalaikumsalam dari Besut, Terengganu. Terengganu hujan tak? Hujan ke? Saya kuasi sebab sekarang ni musim-musim monsun ni. Nanti mungkin banjir dan sebagainya. Kita mendoakan tiada musibah yang mengundang. Saudara. Baik. Sebelum saya meneruskan pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula. Sebab malam ni ada juga perkara-perkara yang saya rasakan kalau salah sunting boleh menjadi sensitif. Jadi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka saya tidak bertanggungjawab. Itu adalah tanggungjawab anda. Siapa saja yang menyunting dan memotong 5 minit, 10 minit dan sebagainya, itu tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga bagi mereka yang menghantar kiriman dan memberi komen, juga tanggungjawab anda. Saya tak ada mampu untuk menilai ataupun menghayati satu persatu saudara ya. Tengoklah yang hadir ni ya, saudara Wan M Bakri, Idin, Said Ikram, laju, Kakola, Moh, Alijah, dan tulisan kecil yang tak nampak saudara ya, Mira Harun dan sebagainya. Dan saya ingin menyatakan bahawa ini adalah pencerahan politik yang berdasarkan kepada garapan, tulisan, pembacaan saya serta pengalaman sepanjang hidup saya menjadi warga jurnalis, menjadi orang politik. Dan prinsip kita dalam pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, dan kita menyantuni warga cinta damai dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Jangan saudara mencarut, menggunakan perkataan-perkataan yang celupar. Itu bukan budaya kita. Jadilah warga bangsa yang harmonis, yang menyantuni setiap persoalan dengan hati yang terbuka. Saudara ya? Baik. Saudara, sesuatu yang amat memeranjatkan saya hari ini adalah tentang adanya pengumuman. Jika rakyat tidak mematuhi SOP bagi pencegahan COVID-19. Ini Kementerian Kesihatan punya ni. Saya kata apa gilanya dia orang ni. Jadi kalau hukum dulu RM1,000, kalau tak pakai pelitup, kalau tak mematuhi SOP, dan denda ini akan digandakan pada RM100,000. Ya Tuhan. Jadi bagaimana yang berlaku di Kelantan itu hari, penjual burger pun kena RM50,000 punya compound dan sebagainya. Jadi saya melihat keadaan ini, kenapa itu yang diwujudkan? Begitu juga bagi kalangan korporat, syarikat-syarikat yang menganjurkan pertemuan, perhimpunan, seandainya melanggar SOP, boleh didenda sampai ke tahap RM2 juta. Astaghfirullahalazim. Sebab itu, yang rakyat minta adalah air citra, bukannya RM100,000. Kita minta RM10,000 pengeluaran wang simpanan pekerja. Tapi sebab itu saya katakan sebenarnya jawatan yang berhormat yang disandang oleh para menteri adalah atas kapasiti mereka untuk menjaga lestari kebajikan rakyat. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, maka yang terbaik letak jawatan. Bukan mewujudkan SOP, denda rakyat. Apa benda ni? Beri penjelasan bagaimana untuk kita menangani masalah. Sebab COVID hari ini sudah menjadi pandemik sekarang ni, saudara. So, jadi endemik, bukan pandemik, jadi endemik. Sebab jumlahnya tak ada berkurangan. Adalah hari ini 3,900, masih lagi banyak. Kita masih lagi belum menemui ubatnya. Jadi yang paling kita harapkan dicari ubat. Di samping itu, cuba saya lihat warga yang melakukan suntikan vaksin 1 dos, 2 dos, malahan ada yang 3 dos pun kena juga jangkitannya. Jadi takkanlah apabila langgar SOP kena sampai RM100,000. Rakyat nak makan apa? Takkanlah nak melakukan tindakan nak jail rakyat pula. Jadi kita semua tahu serangan COVID-19 ini adalah mengakibatkan rakyat sengsara dalam ekonomi yang teruk. Kenapa ditambah lagi kesengsaraan rakyat? Sebab itu saya bersetuju juga pandangan daripada Persatuan Pengamal-Pengamal Perubatan yang meminta supaya pihak kementerian mengkaji semula tentang pindahan Akta 342. Di bawah Akta 342 ini adalah untuk Kementerian Kesihatan.
Tapi janganlah nak tunjuk kita hebat, boleh buat pengumuman, kena hukum 100,000, 2 juta dan sebagainya. Kita tahu bahawa pimpinan begitu serius untuk menangani COVID-19. Tapi bukan hanya menakut-nakutkan rakyat. Yang paling penting saya katakan bahawa didiklah rakyat bagaimana untuk kita melaksanakan SOP ini dengan baik. Samping itu, ada ubat yang digunakan. Itulah masalahnya, Saudara Noredah Kamarudin. Jangan dicalonkan KJ lagi. Saya dulu lagi dah bercakap dah. Saya memang tak berkenan lah kadang-kadang begitu. Nah, masalahnya ini mengundang persepsi rakyat yang merasakan seolah-olah pimpinan mempermain-mainkan rakyat. Yang kita hendak cari ubat, kamu Menteri Kesihatan. Dan jangan lupa saudara, saya kadang-kadang merasakan apakah COVID-19 ini seperti penyakit HIV. Dulu kita ada mengalami masalah penyakit HIV. Kalau sesiapa yang diserang oleh penyakit HIV kemudian meninggal dunia, maka bila nak dikebumikan terpaksalah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan yang laksanakan. Dikhawatiri boleh menjangkit dan sebagainya. Begitu juga sekarang ni COVID-19. Kita bukan tak ada penyakit, memang kita banyak penyakit malaria, penyakit kolera, masalah polio, macam-macam penyakit ada. Tapi tidaklah kita mengatakan kalau ini boleh mengakibatkan HIV maka hukumnya 100,000. Tak dengar pula. Apakah kita tumpuan hanya pada COVID-19 dengan tak pakai pelitup ataupun melanggar SOP bila kita berada dalam pertemuan-pertemuan sosial. Ini keadaannya. Sebab itu Persatuan Perubatan Malaysia MMA mencadangkan diadakan satu sidang khas Parlimen berhubung pembentangan pindahan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 di bawah Akta 342. Saudara, jadi menurut presidennya Dr. Koh Chai Chai, Dr. Koh Ka Chai, dia kata ia perlu dilaksanakan bagi memastikan perbincangan dapat dilakukan lebih terperinci dan membabitkan perubahan-perubahan yang bakal kita laksanakan. Bukan terus rekam begitu saja saya. Saya tidak mau menuduh, tapi apa laporan yang saya dapat, begitulah keadaannya. Kerana memang kita tahu bahawa satu akta itu diwujudkan adalah untuk menyokong pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Jadi etika perlulah ditekankan. Etika kehidupan itu perlu dilaksanakan, ditekankan, bukan menghukum. Apa kita dapat dengan menghukum? Rakyat takut. Apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Ini keadaan saya. Sebab banyak punca-punca yang boleh dijadikan sebab untuk seseorang itu dijangkiti oleh virus corona. Saudara, itu bab Kementerian Kesihatan. Jadi saya nak bincang lebih pun malahlah sebab masih lagi di peringkat Parlimen. Biarlah mereka yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai menteri, sebagai pegawai, mengkaji secara terperinci. Cuma saya mengharapkan jangan dikejutkan rakyat. Macam hari ini, tiba-tiba kita tengok ada sidang media, kenyataan media oleh Timbalan Menteri Penerangan dan Komunikasi, Datuk Zaidi Zainal. Tiba-tiba dia membidas Menteri Kewangan dan juga Menteri. Sekarang ni dah jadi Menteri Luar Negeri. Dulu dia adalah Menteri Penerangan, iaitu Saifuddin Abdullah. Dengan masalah yang kita hadapi sekarang ni apabila meledak cerita skandal DNB. Skandal DNB ini melibatkan kontrak yang nilainya bukan 2-3 juta, bilion sahaja. Ada yang kata 10 bilion, ada yang kata 7 bilion, ada yang kata 15 bilion, ada kata 20 bilion. Tapi mengikut Datuk Zaidi, bahawa bekas menterinya iaitu Saifuddin Abdullah dan Menteri Kewangan Tengku Zafrul, mereka berbincang sama mereka saja dan tidak diajak orang lain secara terbuka dan sebagainya. Itu kenyataan Timbalan Menteri. Saya tak boleh nak komen lebih dan sebab itu Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu supaya diadakan kertas putih untuk menyiasat. Tadi kita dengar juga jawapan daripada Timbalan Menteri Kewangan. Dia kata tak boleh nak samakan DNB dengan YMDB. Kita bukan nak samakan. Yang kita hendak adalah ketelusan dalam memberi kontrak. Kita tidak mahu ada pihak merebut kekayaan sedangkan rakyat terus menderita. Jadi seharusnya menteri macam Menteri Kewangan berbincanglah. Jadi antara menteri dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia perlu berbincang dan secara terbuka. Bukan secara sulit. Bila sulit ini menimbulkan kepelbagaian persepsi saudara. Sebab itu ada pihak macam Lingkit Siang
Dia sudah menongkah sekarang ni. Memanglah dia pembangkang. Dia akan terus membangkang, dia akan terus bertanya. Sebab dia bertanya di mana laporan prestasi ataupun petunjuk prestasi utama KPI 100 hari yang dilakukan terhadap duta khas Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Adi Awang, Tiong Keng Seng, Richard Riot dan S.A. Bigiswaran. Yang dikatakan ada mencapai 90%. Mana dia punya prestasi, petunjuk prestasinya? Jadi itu laporan daripada Malaysia Kini melaporkan bahawa pemimpin veteran DAP itu menggesa penilaian itu dibuat sejurus selepas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan seluruh jemaah menteri mencapai prestasi sekitar 90% sepanjang 100 hari pentadbirannya. Jadi sebab itu sekarang ni orang dah mula bercakap. Saya dah bercakap 3-4 hari dulu dah. Rakyat sudah mula bercakap, mempersoalkan. Dan hari ini satu hal lagi pula, saudara. Saya pun tak faham. Tiba-tiba, charge transaksi mesin ATM diadakan balik. Apakah rakyat sekarang ni mau terpaksa dikenakan cukai, dikenakan itu, ini, asyik-asyik rakyat saja. Kerana charge transaksi pengeluaran dikenakan bayaran sejumlah RM1 menerusi mesin pengeluaran ATM. Ini berdasarkan daripada laporan yang saya dapat melalui laporan berita harian. Kerana menurut berita harian, beberapa bank termasuk Maybank, Bank Islam, CIMB, RHB Bank, Citibank dan Hong Kong Share Bank telah memuat naik. Ia telah memuat naik notis berkenaannya di platform media sosial mereka. Dalam makluman di media sosial, Maybank telah menyatakan bahawa mulai 1 Februari, iaitu charge transaksi pengeluaran tunai antara bank di ATM akan dilaksanakan semula. Lenjanlah rakyat, asyik kita je yang kena. Apa masalah sebenarnya? Sebab dalam lepas dia kata Maybank, pelanggan Maybank masih boleh mengeluarkan wang tunai tanpa charge di ATM Maybank. Cuma Maybank katanya. Tapi menurut CIMB, kenyataannya pelanggan yang dihormati berkuat kuasa pada 1 Februari 2022, charge transaksi RM1 akan dikenakan atas pengeluaran wang tunai antara bank untuk transaksi yang dilakukan di ATM machine lain diri. Jadi bukan di CIMB Bank lah. Mana kalau pergi ke CIMB Bank itu tak kena. Tapi transaksi antara bank dan sebagainya kena charge RM1. Kalau sejuta orang charge, satu hari RM100. Satu juta lah. Itu masalah sebenarnya. Mengundang permasalahan. Jadi Tengku Zafrul buat apa? Apakah permasalahan ini dibincangkan antara Kementerian Kewangan dengan bank-bank? Yang rakyat minta bukan kena charge RM1. Yang rakyat minta moratorium terakru selama 6 bulan. Asyik rakyat je kena. Ini apa hal pula ni KUPEC ni? Satu hal lagi ni. Ini saya nak marah dengan KUPEC. Tiba-tiba saja KUPEC pula. Dia kata kerajaan perlu menghentikan kemudahan skim pengeluaran rumah kumpulan wang simpanan pekerja yang diperkenalkan sebelum ini bagi mengelak pencarum sengsara di hari tua. Itu kata Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam perkhidmatan awam, iaitu KUPEC. Menurut Presidennya Adnan Mat, pihaknya pada awalnya bersetuju pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja dibuat. Bagaimanapun selepas ekonomi negara kembali pulih dan kerajaan tidak lagi mengenakan sekatan pergerakan, selain rakyat kembali boleh melakukan aktiviti serta perniagaan masing-masing, kebenaran menggunakan simpanan hari tua itu tidak lagi perlu. Dia faham ke apa dia cakap ni? Betul lah dia kata, tambah pula dia kata data daripada kumpulan wang simpanan pekerja memaklumkan sejumlah 50% ahli-ahli KWSP mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Dan ini amat membimbangkan dan memberi kesan yang lebih besar sekiranya kebenaran pengeluaran diberikan sekali lagi. Soalnya kita bukan suruh keluar yang RM10,000. Yang ada, yang berkelayakan, yang lebih daripada 50%, yang ada simpanan RM100,000, RM200,000, orang ini berizinkanlah. Dan bila dia kata tambah pula daripada dia kata selepas ekonomi negara kembali pulih. Masa bila ekonomi kita ni pulih? Susahlah bercakap dengan kakitangan kerajaan ni. Saya minta maaf lah dengan Presiden KUPEC ni. Tiba-tiba saja kita duk sibuk minta pengeluaran. Dia kata tak perlu lagi. Kerana untuk simpanan hari tua dan sebagainya. Kita tahu memang matlamat kumpulan wang simpanan pekerja adalah untuk memastikan
bahawa para pekerja mempunyai simpanan mencukupi bagi kegunaan selepas persaraan atau hari itu. Memang kita faham, bukan kita suruh keluar semua. Kadang-kadang saya kata dia orang ni baral pun ada juga. Yang nak kita keluarkan adalah 10% bagi yang berkelayakan. Kalau tak berkelayakan, jawab saja anda tidak mempunyai simpanan dalam tabung anda tidak mencukupi untuk membolehkan kumpulan wang simpanan pekerja mengizinkan pengeluaran sejumlah RM10,000. Okey. Dia orang pun sedar diri. Tapi bagaimana yang 50% lagi yang punya simpanan lebih? Kita tahu kumpulan wang simpanan pekerja ini adalah untuk menjamin masa depan mereka. Tetapi dalam keadaan sekarang, hari ini, dan kalau dia kata kalau ekonomi pulih, rakyat boleh memulakan bekerja, betul lah, tapi nak mula macam mana kalau modal dah tak ada? Yang kita minta ini supaya ada modal untuk memulakan kehidupan. Selepas boleh berniaga, boleh pergerakan dijalankan. Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah pengurusi QPEC ni bincang elok-elok. Ini yang anda maksudkan apakah untuk kaki tangan kerajaan? Kaki tangan kerajaan memanglah tak terdesak sebab tiap bulan bawa kad plastik, jolok dekat tepi dinding tu keluar duit. Bagaimana pekerja-pekerja swasta? Mereka yang hilang pekerjaan, yang masih tidak mempunyai pekerjaan, yang masih seperti menanti buah yang tak gugur. Do understand the problem lah. Tu geram lah saya. Saya minta maaf lah saudara. Kadang-kadang Saudara Anan ni memang cakap je. Kita tahu. Sebab dia kata QPEC bimbang statik WC yang sebelum ini menyatakan kira-kira 50% pencalon memiliki simpanan kurang RM10,000 dan hanya boleh berbelanja RM42 sebulan bagi tempoh 20 tahun selepas persaraan. Kita faham, kita tahu. Sebab itu kita mahu agar pimpinan negara segera memulihkan ekonomi. Kita faham. Jadi kita ni bukanlah rakyat yang bara, yang tak tahu dan sebagainya. Jadi saya haraplah agar pimpinan QPEX dapat menghayati semula. Yang kita tuntut bagi mereka yang berkelayakan. Itu dia. Malah nak bercakap soal tu ni. Cakap dengan orang baral ni susah, saudara. Kita kata lain, dia kata lain. Nak tunjuk sangatlah perhatiannya. Perhatian apa benda kalau rakyat susah. Nak makan pun susah. Ini masalahnya kadang-kadang. Saya bukan anti pada mereka, tidak. Tapi saya mengharapkan supaya QPEC pun faham. Anda betul mewakili persatuan kaki tangan kerajaan. Apakah anda fikir bagaimana pesara-pesara kerajaan sekarang? Yang saya dapatkan banyak saya ini bagaimana pesara-pesara kerajaan yang hidup terbeban apabila wang yang sedikit saja daripada pencen yang mereka alami. Kenapa tidak diberi mereka mengeluarkan wang mereka? Ini masalah sebenarnya. Kadang-kadang kita ni, saya haraplah agar cuba hayati kehidupan rakyat sebelum mengeluarkan kenyataan. Jangan menjadikan rakyat bertambah kecil hati. Aduh, saya minta maaf saudara, kadang-kadang saya terkeluar kata-kata yang tak sepatutnya. Sebab saudara Adnan ini adalah wakil, beliau adalah pemimpin kepada persatuan QPEC. QPEC adalah persatuan kaki tangan kerajaan. Di situ ada ketua pengarahnya, ada pengarah macam-macam lah. Tapi nampak gayanya dia tak nampak apa yang kita nampak. Yang kita minta mereka yang hilang pekerjaan, yang bekerja di sektor swasta, yang hidup sekarang ni long life. Di samping itu ditambah pula dengan kenaikan harga barang. Apakah beliau mengkaji? Pergilah ke pasar. Ini masalah dia sebab dia pengurusi presiden QPEC. Mungkin tak pergi ke pasar. Orang gaji je pergi. Mungkin isterinya je pergi. Dia uang banyak. Tak ada. Terasa. Rakyat terasa. Aduh. Kalau macam ini. Betul lah saudara Chris Delima. Hancurlah negara kalau pemimpin sebegini. Ini keadaannya. Okeylah. Kita tutup cerita QPEC pula. Kita cerita pula tentang ini. Kita lega-legakan fikiran sikit tentang cerita Sajat ni. Ini satu hal lagi ni. Saudara. Sajat, harga rumahnya di Kota Damansara katanya telah mendapat perintah mahkamah untuk dilelong kerana ada berhutang, hutang daripada tuan rumah, hutang sana, hutang sini. Dan waktu lelongan dilakukan, katanya pembida, orang yang membida lelongan itu, bila berjaya, terus menghilangkan diri. Ini cara-cara mereka untuk, tak tahulah saya bukan kata menipu, tapi inilah dalih supaya barang-barang itu tidak disita terus.
Dia hilang lagi, ambil masa lagi. Supaya jadi peguam terpaksa minta daripada mahkamah untuk mengizinkan dia jadikan lelongan awam. Saya kata pening juga dengan sajak ni. Lepas satu, kau berhutang satu hal. Bila barang kamu nak dilelong, kau suruh orang pula. Bila orang pergi, tak bawa duit. Itu keadaannya. Ini sekadar hiburan saudara ya. Sebab katanya di rumah sajak tu ada piano. Jadi piano tu dilelong pada harga RM40,000. Hebat jugalah sajak ni ya saudara. Jadi sebab itu Mahkamah Tinggi Shah Alam bulan lalu telah membenarkan harta sajak disita dan dilelong susulan gagal membayar pampasan kepada OWA Resources. Jadi mahkamah membenarkan permohonan pihak plaintiff menuntut pampasan sejumlah RM183,000 yang gagal dibayar oleh sajak melalui proses penyitaan tersebut. Itu cerita sajak lah saudara. Dia kat mana sekarang ni saya pun tak tahu. Cuma bagi saya bila berlaku lelongan kadang-kadang orang pasang. Bila dia pasang orang tertentu, barang nak lelong tu tak jadi dilelong. Itu keadaannya. Saya nak bagi tahu saudara, mengkritik ini bukan bermusuh. Ini kita masuk bab serius sikit saudara. Saya nak harap pada pimpinan negara kena ingat bila saya memberi pandangan ataupun cadangan, kita memberi kritikan, kita bukan bermusuh, bukan kita membenci. Tetapi saya mewawarkan apa kejadian berlaku. Contoh sekarang ni, saya cakap terus terang saudara, contohnya dah lebih 2 minggu dah. Pilihan Raya Negeri Melaka sudah terlaksana. Rakyat Melaka, warga Melaka dah memberi blank check, dah bagi endorsement kepada Datuk Sulaiman Ali bersama dengan Datuk Rauf Yusof selaku Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka. Rakyat dah bagi endorsement. Kemenangan, kejayaan UMNO Barisan Nasional berjaya menang di Melaka dengan bukan 2/3, 3/4 saudara. 21 kursi. Jadi sekarang ni rakyat Melaka tertunggu-tunggu. Sebab saya dapat kiriman. Masih ada lagi kesukaran. Harga barang terus naik lagi. Di pasar-pasar di Melaka, apa yang dilakukan? Rakyat menanti sentuhan daripada ahli-ahli Dewan Negeri di Melaka. Yang sudah pun berjaya dimenangi. Mereka memenangi kerusi Dewan Negeri. Laksanakanlah tugas bagaimana kata Tok Mat. Tidak ada masa lagi untuk kita berdalih. Tidak ada masa lagi untuk kita membuat perbincangan demi perbincangan. Kabarnya hari ini dengan besok katanya akan diadakan retreat antara di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri seluruh negeri Melaka yang berjaya yang menang lah. Bagi saya retreat apa benda? Dah tubuh kerajaan, dah ada esko, ayo perahu sudah ada di air. Pendayung sudah ada di tangan. Kayu jadikan kembali Melaka sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat kembali gemilang. Ini masih belum ada. Saya tak dengar lagi ada pengumuman-pengumuman yang menggembirakan warga Melaka. Ini ceritanya saya minta maaf lah Tok Leman. Anda sahabat saya. Tok Rauf, anda sahabat saya. Yang rakyat tunggu sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Nanti hati rakyat direbut oleh orang lain. Saudara. Saya amat mengharapkanlah bagaimana dengan kehidupan rakyat. Jadi sebab rakyat dah beri kepercayaan. Saat begini saya nak bertanya, jangan marah kat saya. Saya nak bertanya pada Cikgu Rosli. Cikgu Rosli kena ingat warga nelayan di pinggiran di sungai Linggi sedang menanti sentuhan yang berhormat. Bagaimana, adakah ada subsidi ke untuk nelayan? Rakyat tengah tunggu ni. Long Tiger boleh terlepas. Saya tak nak sebut itu jabatan pihak polis. Malah saya nak sentuh. Yang saya sentuh orang politik sebab ini pencerahan politik saudara. Ya. Saya minta maaf lah saudara Bibi Ija. Datuk Long lari dari lokap apa semua tu. Itu menyentuh soal keselamatan. Biarlah pihak polis. Saya yakin pihak polis boleh dapat cukup balik semua tu. Polis kita lah yang terbaik di kalangan negara-negara di seluruh dunia. Tak ada masalah, tak boleh nak lari. Cuma saya nak santuni tentang contohnya Cikgu Rosli. Waktu kempen hari itu saya turun. Saya pergi ke kawasan beliau. Duduk dekat kedai kopi tu, sembang dengan rakyat. Ini nak buat itu, nak buat ini. Bagaimana sekarang cikgu? Laksanakanlah, cikgu sendiri tahu kesukaran kehidupan rakyat di Sungai Linggi itu. Bagaimana pula dengan
yang berhormat sahabat saya Datuk Rais. Beliau adalah Ketua Pergerakan Pemuda Negeri yang telah pun dilantik sebagai Esko yang menerajui Esko pendidikan. Beliau berjaya menang sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Paya Rumput. Sudahkah disantuni rakyat di kawasan Paya Rumput? Masa kempen tu lagi, begitu sukarnya anak-anak muda. Jangan kecewakan pemuda-pemuda yang saudara pimpin. Mereka bertungkus lumus untuk memenangkan saudara. Jangan sampai rakyat pergi cari mereka, apa hal ni, dulu janji begini, sekarang dah tak ada lagi. Jadi saya harapkan Datuk Rais laksanakanlah apa yang dijanjikan. Begitu juga warga di Serkam dalam daerah Jasin. Masih lagi menunggu apa Datuk Dira buat. Sebab mereka kebanyakan di Serkam itu adalah menjalankan perniagaan ikan bakar. Jangan pula hati rakyat di kawasan Serkam terbakar. Bila melihat ekonomi masih lagi dalam keadaan ding-dong. Datuk Dira, saya menyatakan begini bukan saya benci dengan anda. Tidak, saya harus mengkritik, menyuarakan pandangan rakyat. Perlu dipulihkan. Begitu juga Datuk Kasum. Tok, janjinya Penggalan Batu akan dijadikan hub untuk membangunkan ekonomi. Saya masih ingat, tengyang-nyang lagi, Datuk menyatakan pada saya, kita berbicara waktu itu di sebuah kedai makan. Datuk turun bersama dengan pembantu Datuk. Ada juga pengikut-pengikut Datuk turun. Meyakinkan rakyat. Waktu itu, kalau Datuk dipilih sebagai ahli Dewan Negeri, kawasan Penggalan Batu, maka Datuk nak buat itu, nak buat ini. Sekarang ni bagaimana? Rakyat tertunggu. Jangan biar lama-lama tu. Nanti rakyat jadi hati batu. Saya berpesan sebab saya sayang kepada anda yang telah pun berjaya. Dan rakyat telah pun memilih. Saya yakin bahawa anda semua mampu melakukan. Mampu untuk menjadikan agar Melaka itu kembali gemilang. Itu yang rakyat anda. Sebab kita tahu Melaka itu kebanyakan pendapatannya adalah di sektor pelancongan. Jadi, gembelengkanlah usaha. Apa yang perlu dibantu, bantulah. Tok Leman, carilah. Sebab, bak kata Tok Mak Hassan, jangan tunggu lama-lama. Kau dah monang ni, hari ni monang, besok terus kerja. Kena ingat, itu adalah permintaan arahan Timbalan Presiden. Timbalan Presiden mengatakan bila kita menang sebab kita mahukan kestabilan politik. Bila politik itu stabil, maka kita akan menjadikan kehidupan yang lebih gemilang dan selesa untuk rakyat. Kestabilan politik itu, maka ekonomi itu dapat dijana dengan baik. Now, dah stabil dah. Laksanakanlah, rakyat tengah tunggu. Ini dah, jangan tunggu sampai akhir tahun. Jangan pula kata, Melaka ni mungkinlah pertengahan Januari nanti barulah kita mulakan bantuan itu dan ini. Tak boleh. Sekarang ini wakil rakyat kena turun ke lapangan bertanya dengan pegawai-pegawainya di kawasan masing-masing. Di 21 kawasan tu kena siasat mana rumah yang masih dalam sukar. Bukanlah sampai naik bendera putih, tidak. Tapi kita mahu rakyat Melaka disantuni sebaik mungkin. Sebab itu janji anda. Saya melaporkan sepanjang pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka, itulah janji anda. Jangan sampai rakyat menuntut janji yang tak kesampaian. Jadi sebab itu kadang-kadang saya hairanlah bila ada orang mengatakan saya mengkritik itu, mestilah ini saya menyebelahi. Saya mengkritik itu memberi pendapat saya. Kerana pemimpin, sebagai pemimpin, mereka harus bersedia menerima kritikan. Bukan sekadar mendengar yang baik-baik. Kalau nak dengar yang baik-baik, duduk di rumah. Bukan jadi pemimpin. Jadi pemimpin, tentulah mereka harus menyantuni kehendak rakyat. Sekarang ni rakyat susah. Bila rakyat kata tak dapat keperluan semalam bekerja, mana rakyat susah bila rakyat minta moratorium? Mana susah bila rakyat menyuarakan? Jadi saudara jangan marah. Bagaimana di Perak? Wakil rakyat di Perak, dia geram, dia bawa ayam togel dalam Dewan Negeri. Sebab dia nak menunjukkan betapa seriusnya masalah rakyat. Betapa masalah harga barang ini yang perlu dikawal. Anda yang menjadi pemimpin, yang punya kuasa. When you have a power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool lah bagi saya.
Itu keadaannya. Jadi, janganlah mengharapkan kata-kata manis. Oh, bagus Yang Berhormat. Kementerian Yang Berhormat ni bagus. Ini bagus. Kalau yang anak-anak begitu, rakyat yang terlingkup secara. Itu keadaannya. Jadi, bila dikritik itu, anggaplah ia seperti ubat. Memanglah pahit. Ubat itu memang pahit, saudara. Tetapi, ia memperbaiki kesihatan kita. Dia bukan yang molok-molok, yang manis-manis. Kerana yang manis-manis itu penuh beracun. Jadi rakyat mendambakan kepimpinan. Bukan dengan keasyikan, puji dan puja. Datang ke kawasan, oh Yang Berhormat, yang kami kasihi. Rakyat begini. Sedangkan rakyat, realitinya bagaimana? Saya kena ingat, kehancuran satu bangsa itu pasti terjadi jika pemimpinnya tidak boleh ditegur. Bila ditegur, saya nak marah. Jadi pemimpin ini membawa kehancuran kepada warganya. Orang yang memilih untuk sentiasa dipuja dan sentiasa dipuji adalah orang yang tidak punya jati diri. Sebab itu saya kata, kenapa susah sangat dalam keadaan sekarang ni? Akar umbi minta supaya diadakan pilihan raya. Saya nak memberitahu, pilihan raya ini adalah tuntutan daripada UMNO. Jangan kata UMNO ni laparkan kuasa, tak sabar-sabar nak berkuasa. Tidak. Sejak sahaja UMNO tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14. Kita berlapang dada menerima kehadiran, menyerahkan kuasa kepada Pakatan Harapan. Sehinggalah terjadinya langkah Sheraton. Jangan lupa. Jadi saya nak beritahu supaya janganlah mereka pengampu-pengampu ni merasakan bila kita minta diadakan pilihan raya ni seolah-olah kita tak sabar-sabar. Tidak. Selepas langkah Sheraton, bila tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan, UMNO menuntut diadakan pilihan raya. Itu kena jelas. Dan benda ini boleh tanya dengan Tan Sri Muhyiddin sendiri. Apabila adakan perbincangan, akhirnya UMNO bersetuju untuk memberi kesempatan kepada Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tetapi dengan syaratnya, selewat-lewatnya bulan Ogos yang lalu, hendaklah diadakan pilihan raya umum. Sebab UMNO minta supaya pulangkan balik pada rakyat. Rakyat yang memilih, berikan balik kuasa itu pada rakyat. Itu tuntutan rakyat. Itu tuntutan UMNO. Kemudian selepas Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sampai 17 bulan. Okey, saudara? Maka akhirnya dalam keadaan kesukaran begitu, 14 orang ahli parlimen, 15 orang ahli parlimen dan UMNO tarik sokongan. Tuntutannya lain tidak untuk diadakan pilihan raya. Tapi banyak pihak, terutama daripada istana, kata tak sesuai keadaannya. Jadi dalam keadaan begini, tunggu dulu. So, naiklah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah. Cuma kita katakan kalau boleh, segerakan. Dulu, waktu masa Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, tak bolehlah nak minta pilihan raya. Sebab dia setengah berkuasa. Bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, nak minta dia takkan bagi. Sekarang ini, Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, mewakili UMNO, sepatutnya menyantuni tuntutan UMNO. Yang berbolok-bolok, berkias sana, berkias sini, apa hal? Ini gambaran yang saya kena jelaskan, saudara. Sebab saya melihat sudah ada naratif yang bukan-bukan dicipta untuk melengahkan. Macam semalam, mengatakan bahawa kerajaan semalam. Saya nak ulang lagi. Sebab semalam terganggu saya punya live tu. Semalam Datuk Tajuddin mengatakan bahawa hendaklah selesai sampai tempoh 2023 kerana kerajaan ini adalah kerajaan pilihan rakyat. Rakyat telah memilih, jadi Yang Berhormat Perdana Menteri kena kekal sampai 2023 kerana rakyat memilih. Itu tak betul. Rakyat memilih kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat tidak memilih UMNO. Hari ini pun kedudukan UMNO dalam keadaan sungguh rapuh. Jadi bila kita tidak jadi dominan, kita hanya sekadar tempelan, banyak perkara-perkara yang nak dilakukan tidak terlaksana. Sebab itu cara yang terbaik, panggil pilihan raya. Selesai. Sebab rakyat pun sekarang ni, dia faham. Sebab itu mereka akar umbi pun faham. Supaya kita adakan pilihan raya. Yang tak mahu diadakan pilihan raya, apik-apik lempang yang ada tu. Yang masih lagi memegang jawatan, takut nanti mereka tak terpilih, mereka tak tersenarai. Dan bagi alasan lah. Antara alasannya COVID. Sarawak boleh. Melaka boleh. Sampai bila? Apakah ada jaminan tahun 2023 nanti tak ada COVID?
Bolehkah menteri yang ada sekarang ni mengatakan pada tahun 2023, pada bulan Mei 2023 nanti, tidak ada COVID-19. Rakyat selamat untuk mengundi pilihan raya. Boleh jamin? Sesuatu yang tidak ada jaminan, jangan bermain dengan omelan-omelan yang bukan-bukan. Saya mengharapkan supaya mereka yang berada di anjung kuasa bercakap benar. Apa nak takut sangat? Panggil pilihan raya, selesaikan masalah. Sebab UMNO tuntut dari awal. Dari awal menuntut supaya diadakan pilihan raya. Kita nak pulang balik pada rakyat. Biarlah rakyat menentukan siapa yang mereka mahu. Jadi kenapa kita nak alih tianggul, nak buat begini? Tak usah, itu zaman dulu. Zaman yang sudah-sudah. Zaman di mana akhirnya rakyat buat keputusan, tergolek dog UMNO Barisan Nasional. Cukup-cukuplah kita menyakiti hati rakyat, cukup-cukuplah kita menjeruk hati dan perasaan rakyat dengan alasan yang bukan-bukan. Tok, malu Tok. Ini bukan soal PM paling singkat. Saya tidak nampak kalau UMNO Barisan Nasional boleh menang, artinya Perdana Menteri kekal lah. Sebab yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, dia tak kata nak jadi Perdana Menteri. Dia mahu membersihkan diri dia di mahkamah. Datuk Seri Najib juga begitu tindakannya. Apa yang kata nak ni ini takut sangat bahawa Perdana Menteri orang lain? Ya, bagi saya sekarang ni masalahnya apabila Perdana Menteri digambarkan oleh orang-orang keliling mengatakan, kalau pilihan raya nanti, ini Zahid Hamidi lah nak jadi Perdana Menteri. Ini Najib lah nak jadi Perdana Menteri. Digambarkan sebegitu. Akhirnya rakyat muak. Bila rakyat muak, maka UMNO saya rasa tidak mampu untuk kembali menggapai kuasa di Anjung Seri Perdana. Dan apa yang berlaku sekarang ni? Perbalahan antara pemimpin, ada berpuak-puak. Orang ni sokong ni, orang ni sokong begini. Yang senyum lebar sekarang ni, suka tak suka adalah pimpinan daripada Parti Keadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia terus dengan pembongkaran demi pembongkaran. Dan kita lihat sekarang ni, DNB, apa cerita? Sudah ada pula masalah. Apakah mahu didiamkan perkara ini atau dibiarkan berterusan, maka DNB ini akan jadi seperti 1MDB. Dan ini memberi peluang kepada pembangkang untuk meneruskan agenda mereka, meyakinkan rakyat bahawa mereka lebih baik daripada kita. Ini keadaan, terpulanglah. Saya hanya memberi pencerahan saja. Saya melihat secara, kenapalah takut sangat? Dan kenapakah pimpinan sanggup mengecewakan hati akar umbi UMNO? Saya dapatan saya sepanjang persidangan pemuda UMNO, puteri UMNO, dan hari ini UMNO Titiwangsa juga telah pemudanya, puterinya telah pun selesai melaksanakan mesyuarat bahagian. Dan tak ada pula UMNO Titiwangsa minta supaya Perdana Menteri ditukar. Tak ada. Cuma tuntutannya adalah adakan pilihan raya terlebih dahulu sebelum pemilihan parti. Itu saja. Bila Perdana Menteri nak adakan, terpulang. Yang ini pun saya bersetuju dengan apa kenyataan Datuk Lokman Adam. Apabila Perdana Menteri kata dia akan bincang dalam kabinet. Masa bila Perdana Menteri perlu bincang dengan kabinet? Kabinet itu, dalam kabinet itu ada daripada PAS, ada daripada PBM, ada daripada kalangan UMNO. Ini prioriti. Ini satu keistimewaan yang ada pada seorang Perdana Menteri untuk menentukan bila tarikhnya untuk dia menghadap agung, menyembah kepada Duli Yang Maha Tuan Agung, Tuanku. Sesuailah kita untuk menganjurkan pilihan raya umum kerana dalam suasana sekarang ini kita nak pulang balik kuasa ni pada rakyat. Ya, sepatutnya begitu. Yang khawatir sangat apa hal? Jadi saudara Haji Jasin Abdullah, YB UMNO yang dah tua-tua tu tak payahlah lagi kemaruk nak jadi calon. Saya dah bagi tahu. Saya dah bercakap dengan Presiden UMNO. Saya harap Presiden UMNO kali ini mendengar kehendak ahli akar umbi. Kita memerlukan peremajaan UMNO. Tak mau lagi yang ada sekarang ni, yang tua bangka, yang tidak ada produktif. Apa yang mereka fikirkan dan jawatan mereka. Kalau ada orang nak lawan, maka orang itu akan dihukum. Maka orang itu akan dianggap macam-macam lah. Ini pemecah lah, orang itu begini, orang itu begini. Dia tak sedar diri dia tu sudah sampai waktunya. Macam saya katakan, bahawa mereka mahu supaya adakan pemilihan dulu. Saya kata okey, tak ada masalah, tapi sedar ke diri dia. Berapa ramai? 70% pemuda. Lebih kurang 120 bahagian. Ketua-ketua pemuda, ketua-ketua puteri akan meredah pimpinan bahagian. Ini akan berlaku perbalahan yang amat sangat. Sebab itu, Yang Berhormat
Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, dia dah kata pemilihan parti akan diadakan bulan November. Apa yang kecoh sangat ni? Yang sepatutnya mengada macam semalam tu, mengadakan kumpulan, menyokong kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Saya kata apa bahal ni? Apabila anda mewujudkan suasana itu, apakah ada orang sudah tidak mahu menyokong Perdana Menteri? Ini persoalannya. Sepatutnya tak perlu diadakan. Tidak ada keperluan kumpulan backbencher, penyokong-penyokong kerajaan membuat sidang akhbar bahawa mereka berdiri teguh di belakang Perdana Menteri. Tidak ada keperluan. Kerana tak ada. Tapi sekarang ni membayangkan seolah-olah ada kumpulan yang tidak menyokong Perdana Menteri. Kalau ini diwawarkan, orang kata kudih tak ada apa-apa dicongkil, jadilah tokak nanti. Ini masalahnya. Saya mengharapkan agar mereka yang sudah menjadi menteri, mereka menjadi wakil rakyat, matanglah bila berfikir. Gambarkan bahawa anda ini adalah pimpinan UMNO yang dulu terkenal dengan mempunyai pemikiran yang baik. Tiba-tiba membuat culipan, membuat kenyataan-kenyataan yang saya kata kadang-kadang membagalkan fikiran rakyat. Bila bagi alasan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan pilihan rakyat, masa bila rakyat memilih UMNO? Malulah pada diri sendiri. Semalam, sebab saya punya live malam, dia ganggu. Sebab saya mengatakan mereka rasa malu apabila adanya pemimpin UMNO mengatakan kerajaan hari ini adalah pilihan rakyat. Rakyat pilih kerajaan Pakatan Harapan. Full stop. Noktah. Lepas pemerintahan Pakatan Harapan berlaku Sheraton. UMNO kata jika itu berlaku, adakah pilihan raya umum? Sementara itu istana kata tunggu dululah sebab COVID apa semua. Okey, UMNO setuju sebab UMNO tidak akan menentang apa saja yang dititahkan oleh istana. Tetapi kita memberi kenyataan pada, boleh tanya Tan Sri Muhyiddin, bahawa ada perjanjian antara beliau dengan Presiden UMNO mengadakan pilihan raya selewat-lewatnya bulan Ogos tahun lepas, yang lalu. Tapi tidak terlaksana. Bila tak terlaksana, jangan marahlah. Bila ahli-ahli Parlimen UMNO rentap sokongan. Sekarang ni bila rentap sokongan, bukan kita nak rampas kuasa. Cuma dalam keadaan begini supaya untuk mengelakkan dalam keadaan huru-hara apa semua tu, okey setuju, biarlah. Ini pada mulanya saya cakap terus terang lah. Pada mula-mulanya kita mengharapkan agar diwujudkan sebagai Perdana Menteri interim dalam tempoh 6 bulan ini. Selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau menjadi Perdana Menteri interim. Selepas itu dia adakan pilihan raya. Orangnya tidak lain tak bukan adalah Yang Mulia Tengku Razli Hamzah. Ini saudara boleh bertanya, saya cakap terus terang. Kalau Presiden Parti nak marah, marahlah dekat saya. Kalau Tok Sri Najib nak marah, marahlah dekat saya. Kalau Tok Mat Hassan pun nak marah, macam mana dia cerita pula dia rahsia kita? Cakaplah. Tengku Razali nak marah pada saya pun boleh marahlah. Tak mengapa. Saya perlu menjelaskan. Pada asasnya kita mengharapkan waktu itu bahawa diwujudkan interim Prime Minister. Sebab itu waktu itu kecoh lah. Tak ada interim Prime Minister. Jadi waktu itu dalam tempoh 6 bulan itu Yang Amat Tengku Razali akan mentadbir negara dengan dipanggil War Cabinet. War Cabinet taklah macam sekarang sampai 69-70 orang. Dia cuma ambil 2 orang daripada satu parti. Semua parti terlibat. Ambil 2 orang daripada PAS, ambil 2 orang daripada UMNO, ambil 2 orang daripada PBM, ambil 2 orang daripada Keadilan. Semua ini dibentuk, katalah 5 parti, jadi 10 orang. Cukuplah untuk menjadi dipanggil War Cabinet. Jadi kabinet ini akan melaksanakan pentadbiran sementara. Dan selepas 6 bulan, adakan pilihan raya umum. Itu kendaknya, tapi tak terlaksana. Sebab ada pihak-pihak yang merancang itu dan ini, akhirnya yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah juga. Bagi saya tak ada masalah sebab kita warga UMNO okey sokong. Tetapi jangan lupa pada tuntutan asal. Dulu zaman Dr. Mahathir takkanlah dia nak bubar parlimen. Zaman Tan Sri Muhyiddin takkan dia nak bubar parlimen. Jadi sekarang ni UMNO, naik Presiden UMNO, kenapa dibelakangkan kendak dan tuntutan parti? Saya merasa bahawa apabila kita sudah tidak menghormati keputusan parti, ini satu hal. Sebab itu saya tengok ada satu Haji Tajul Arif Abdul Majid. Ini daripada bahagian Titi Wangsa. Ini bicara orang lama ya saudara. Haji Tajul Arif Abdul Majid dia menulis, dia kata, tahniah kepada akar umbi UMNO Melaka dan berhati-hatilah dengan orang munafik. Mungkin semua hairan kenapa saya terdiam seminggu selepas keputusan PRN Melaka. Sebenarnya saya amat letih beristighfar dan selawat Nabi, memohon pada Allah SWT supaya negeri Melaka selamat mengadakan pilihan raya negeri dan Barisan Nasional menang dengan perolehi kursi lebih daripada 2/3.
Sambil itu, saya nak tengok, dia kata, saya nak tengok muka ketua-ketua UMNO yang khianat, yang mau menghancurkan parti UMNO. Saya nak tengok mereka ni beraksi di atas pentas dengan kejayaan Barisan Nasional. Sebab saya perhatikan pengkhianat-pengkhianat ini tidak ada perasaan malu dan tidak ada maruah yang menunjukkan konon-kononnya bahawa BN dapat kerusi lebih daripada 2/3 itu adalah oleh kerana jasa mereka. Ini kenyataan daripada saudara Tuan Haji Tajul Arif. Walhal sebelum pilihan raya Melaka, ada yang mendesak supaya Barisan Nasional beri 10 kerusi kepada Parti Bersatu dan 4 kerusi lagi dibagi kepada Parti PAS dan juga Gerakan. Ada juga pengkhianat beria dicadangkan Barisan Nasional terutama UMNO mesti bekerjasama dengan Parti PAS. Kalau tidak, mau hancur. Tapi tanpa pengkhianat itu, berkat doa akar umbi UMNO dengan beristighfar dan selawat kepada terhadap baginda Rasulullah SAW, memohon kepada Allah SWT supaya Barisan Nasional menang dengan cemerlang. Hati saya bangga dengan rakyat Melaka dapat mengatasi niat jahat musuh kita. Syabas. Di sini juga dia kata saya ingin mengatakan syabas kepada 6 ketua bahagian UMNO Melaka yang berani berjumpa dengan Perdana Menteri dengan mengatakan mereka tidak sokong bekerjasama dengan Bersatu atau PAS. Itulah sebab itu tadi saya menuntut agar Datuk Seri Sulaiman Ali melaksanakan apa yang dijanjikan. Sebab ini juga akan mengakibatkan ketua-ketua bahagian UMNO di Melaka dalam keadaan yang sukar. Sebab itu sekarang ni laksanakanlah. Sebab kita dah letih dengan orang yang cuba menghancurkan parti dan sebagainya. Kita lihat bagaimana parasite ini. Saya yakin Presiden UMNO tentu tahu. Dan yang terbaik, lain tak ada. Kita minta supaya diadakan pilihan raya. Dan nak ada pilihan raya pun bukan mudah. Sekurang-kurangnya 60 hari. Kalaulah datang 2022 Januari ke, yang bawa Perdana Menteri dengan mengata dia pilihan raya dah dekat. Dia kalau diumumkan bulan Januari ke atau Februari pun memerlukan 60 hari untuk digazet, untuk dipersetujui oleh Duli Yang Maha Pertuan Agong. Jadi dalam tempoh begitu sampailah ke bulan 7 ataupun bulan 6 atau bulan 5. Tak semestinya kita mengikut sepenuhnya apa yang ditandatangani perjanjian antara kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan PKR, dengan Pakatan Harapan iaitu DAP dan Amanah. Tak semestinya kalau bulan 5 bulan 6 ada pilihan raya, okeylah tu. Saudara, dia keadaan begini. Sebab nak tunggu lagi apakah nanti, sebab bulan November nanti UMNO akan mengadakan pemilihan partinya. Jadi saat itu kita nak ada pemilihan parti bulan November. Sampailah bulan Desember. Sampai bulan Desember habis tahun. Dan Januari, Februari, Mac, April, Mei dalam tempoh 5 bulan nak diadakan pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya itu, maka dengan sendirinya terbubar. Sebab jeda waktunya adalah pada 9 Mei 2023. Takkan sampai nak tunggu 9 Mei sampai kerajaan terbubar begitu saja. Dan dalam keadaan 5 bulan itu berbalah sana, berbalah sini, bila masa nak menyantuni rakyat? Yang penting sekarang ni, adakah pilihan raya, selesai, santuni rakyat, adakah pemilihan parti, rakyat tak ambil kisah, siapa nak jadi presiden pun jadilah. Sebab bagi rakyat tak penting. Yang penting rakyat nak melihat sebuah kerajaan yang stabil. Tak kisahlah daripada parti mana pun, yang stabil, yang tidak boleh diganggu-gugat, yang tidak lagi adanya elemen katak-katak yang melompat. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.